okey. Sebenarnya tidak. Alhamdulillah, tu Allah tolong. Bila saya cuba belajar untuk berhijrah tu, banyak soalan yang kata kalau pakai tudung nanti tak dapat offer berlakon. Especially dalam bulan Ramadan ni yang Nabi buat, tapi mungkin kita ni tak tahu tu sunnah ke sebenarnya. Antara sunnah Nabi adalah Nabi tak pernah makan sempurna. Uhaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillahi azza wa jal wa ala yahis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang saya kasihi? Kalau ikutkan hari ini, anda sedang bersama dengan saya. Dengan penuh rendah diri, saya perkenalkan diri saya Da'i Wan. Teruskan bertahan sampai ke hujungnya, sampai kita berbuka puasa. Okey, selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak daripada saya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita perkenalkan. Hari ini dah tentu bahagian daripada sunnah Nabi SAW. Kita dahulukan dengan yang paling kanan. Siapa di kanan saya? Inilah dia, Kekanda Izhar Nazri bin Ahmad Nazri. Dia merupakan da'i, finalis pendakwah milenial 2014. Merupakan seorang motivator ataupun speaker and mental health advocate. Based on the status given kan. One of the kita punya professional speaker, penceramah yang bertauliah, motivator yang bertauliah daripada Jabatan Agama, graduan UPSI on psychology. Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, rugi sangat kalau tak tonton podcast kita hari ini. Kita bersama dengan seorang panel yang hebat. Jadi saya nak sapa dulu Kekanda saya ni. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Wan, puasa penuh setakat ni? Alhamdulillah, kita baru je mula. Alhamdulillah. Abang Izhar, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey. Makin sihat. Jelas nampak, tapi nak sorokkan. Tapi sendiri yang sebut, tak apalah, kita raikan. Okey, Abang Izhar, bolehlah share kepada mungkin followers Kekanda Da'i Izhar, apa aktiviti latest, apa sekarang yang terbaru, program tengah buat. Share lah dengan kami semua, teringin nak tahu update juga. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang update terkini berkenaan dengan kerjaya saya. Sekarang kita fokus on membuat program-program motivasi yang bersifat kesihatan mental. Sebab sekarang ni macam kita tahulah, peningkatan orang yang ada depression, anxiety tu numbers dia dah semakin tinggi. Jadi dengan program ini kita buat online, buat offline, buat semoga jadi asbab untuk orang dapat jalan keluar bagi dia punya masalah kesihatan mental. Yes, betul. Teringat akan ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan pernah uji lebih daripada kemampuan seorang hamba tu kan. Pasti akan ada jalan keluar. Tapi kadang-kadang kita yang kena istisyarah. Istisyarah tu maksudnya cari orang yang ada ilmu yang boleh bantu tunjuk dekat kita mana jalan keluar tu. And one of them, panelis kita yang hebat pada hari ni. InsyaAllah. Tajam tengok orang tu. Baik, kita sambung. Alhamdulillah. Okey, seterusnya, siapa yang tak kenal maka tak cinta pula, lain pula lah Zamul. Dia punya ending nak sebut juga tu, padahal nak sebut lain, dia sebut tak cinta juga tu. Tak apalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia, Kak Wan Syamila binti Wan Muhammad. Terima kasih. Merupakan seorang aktor yang saya rasa legend sebenarnya daripada pandangan saya, Kak. Saya membesar dengan melihat lakonan Akak daripada saya kecil dulu. Akak Sarianti, isteri Jeb. Okey, lepas tu Umi Nazira, sama-sama naik pada zaman Akak dulu. And it's truly an honor untuk Akak berada dengan kami pada saat ini. Saya tahu Akak tengah nervous tapi buat-buat tak nampak. Nampak ke? Okay. And saya gembira menerima Akak sebagai moderator dan juga sebagai panelis dalam kita punya podcast pada saat ini. Karier lakonan Akak jauh daripada tahun 2005, pernah menang 2008 anugerah skrin, lepas tu 2019 tercalon lagi pelakon pembantu wanita terbaik. It's truly an honor to have you on this beautiful podcast. Thank you so much sebab sudah datang bersama dengan kami. Dan saya percaya pada tahun yang sama juga, 2019 itu Akak mula melaksanakan ataupun berhijrah. Is it true? Betul? Alhamdulillah. And that's why kehadiran Akak hari ini mungkin dengar tak ada bunyi effect tu, nampak tak?
Nampak itu kita belum mula lagi Kak. Kita belum mula lagi tahu, tapi Allah dah tunjukkan tanda-tandanya. Yang mungkin ada hikmah yang besar yang boleh Kak kongsikan pada kami semua. Thank you so much sebab sudi bersama dengan kami pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum jugalah pada Dai Wan, Dai Izhar dan juga kepada Korban Eid kerana sudi terima saya, jemput saya hari ini. Macam Dai Wan cakap tadilah, mungkin ada hikmah juga saya sampai ke sini hari ini dan semoga bermanfaat lah. Amin. Saya Amin. budak baru belajar, kalau salah minta maaf. Alhamdulillah. Diasbabkan budak baru belajar tu, jom kita main quiz nak. Kita kena kenalkan diorang. Boleh. Okey, jom kita buat satu game. Quiz ni, quiz yang agak istimewa yang Wan nak buat dekat panelis. Boleh. Okey. Masa hanya 10 saat saja diberikan kepada setiap panelis. Okey. Ni macam confirm Dai Izhar menang je ni. Tak apa kita cuba je. Okey. Ready semua? Dua-dua? Boleh. Okey. 10 saat saja. Nama yang saya petik. Terus jawab on the spot dalam 10 saat saja. Ready? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akak Wan Syamilah. Ya, saya. 10 sunnah ataupun senaraikan sunnah-sunnah Nabi dalam masa 10 saat bermula daripada sekarang. Silakan. Masuk toilet dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Makan baca bismillah. Makan dengan tangan kanan dan mulakan makanan yang paling dekat dengan kita. Sentiasa tersenyum, sentiasa berzikir. Senang sunnah dia. Lepas tu dah habis dah sebelum beri salam kepada sesama Islam dan juga beri makanan pada sesama Islam yang kenal ataupun tak kenal. Masya Allah. Lagi apa? Sebenarnya dah habis dah. Tapi saya memang bagi masa lebih untuk Kak Wan Syamilah. Dah habis ke? Ya. Dia ada tapi cakap tu gagap-gagap sikit. Tak apa, boleh tak kita bagi satu tepukan sikit? Alhamdulillah. And on the spot juga 10 saat daripada sekarang. Silakan. Mandi sunat di hari Jumaat. Da'i guys, da'i Solat tahajud. Solat duha. Memang senang. Solat istikharah. Masya Allah. Tak apa, hantam je. Solat qabliyah, solat ba'diyah. Dia main solat. Solat tahiyatul masjid, solat taubat, solat hajat, solat witir. Habis dah. Tak sampai 10 saat. Wow, tipulah. Dia pakai solat je semua. Boleh kan dia cakap tu. Senang, pantas. Tak apalah Kak Masya. Itulah maksudnya ready dengan tak ready kan. Faham? Jadi menurut Dai Wan siapa yang ready? Nak juga kan? Siapa yang ready, saya kira sebenarnya saya patut berikan kemenangan ini kepada Kak Wan Syamilah. Alhamdulillah. Sebab saya dikabarkan 5 hari juga apal kan? Taklah, tak baik tau. Alhamdulillah. Saja je nak buat sesi ice breaking sebenarnya. Sebab kita buat quiz tu saja nak bagi boleh ada. Jawab. Tak boleh jawab, balik dah. Itulah. Bukan itu, balik dulu. Baik, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih sangat-sangat kepada barisan panelis kita yang alhamdulillah quiz kita pun dah selesai. Jom kita go through sama-sama tajuk inspirasi Ramadan. Hari ini pada saat ni kita mulakan dulu dengan barisan panelis kita yang secara spontan yang saya nak pilih Kekanda Izhar Nazri dulu. Baik. Mungkin boleh kongsikan kepada kami Kekanda berkenaan dengan permulaan bagi sunnah Nabi SAW ni ataupun kisah di sebalik sunnah tentang Nabi SAW untuk kami at least tahu sedikit berkenaan dengan hal ehwal sunnah ni yang patut kita cakna tau, atau patut kita ambil penting dan jangan anggap sunnah ni as simple as that sebab besarnya pahala kan. Apa pendapat? Bila kita beli handphone ni contoh kan, kita akan dapat satu kotak. Dalam kotak tu dia ada buku manual. Selalunya buku manual tu ditulis oleh pencipta handphone tersebut. Dia tahu apa yang baik untuk handphone tu, apa yang buruk untuk handphone tu. Tapi sebenarnya buku tu lah kita buang dulu kan, yang berbagai-bagai bahasa tu. So sama juga bila kita ini Allah ciptakan dan Allah hantar ke dunia ini, Allah sediakan juga buku manual. Dalam buku manual tu telah letak apa yang baik untuk kita, apa yang kita kena jauhkan, sebab semuanya adalah untuk kebaikan kita. Tapi Allah sayang pada kita. Allah bukan hanya berikan buku manual, tetapi Allah juga
hadiahkan kepada kita satu manusia istimewa yang mulia yang tunjukkan kepada kita bagaimana untuk melaksanakan manual tersebut. Kalau kita tak ikut manual tersebut, pasti dia akan merosakkan diri kita. Sebab macam ni, macam mana kita nak tahu benda tu baik ataupun buruk? Macam mana kita nak tahu cara untuk kita nak minum air? Maka pasti kena ada manual cara nak minum air. Ada orang dia boleh simply pakai tangan kiri, buka, tetap juga minum air. Dan ada orang juga yang pakai tangan kanan dan minum air. Tapi kenapa orang yang pakai tangan kanan ini Allah sayang? Sebab dia ikut manual yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kenapa Nabi sebut dalam satu hadis, sesiapa yang boleh amalkan sunnahku, walaupun satu sunnah, contohnya tadi kan, masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Nampak simple kan? Tapi Nabi kata siapa boleh amalkan itu di akhir zaman macam ni, maka dia akan dapat 100 pahala orang syahid. Masya Allah. Sebab susahnya kita nak amalkan sunnah, sebab kita rasa guna cara kita tu betul. Tapi yang betul itu bukan kita yang tentukan. Yang betul tu adalah Allah yang tentukan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapa yang ikut sunnah Nabi pasti ada kejayaan. Walaupun kita tak nampak. Sebagai contoh kan, kita tengok macam as simple as kita jumpa orang, senyumlah bagi salam. Nabi sebut salah satu tanda akhir zaman adalah orang hanya bagi salam pada orang yang kita kenal je. Cuba tengok orang-orang yang warga asing yang datang sini. Kalau dia serempak dengan kita kan, dia kena bagi salam. Dia bagi salam. Dia bagi salam kat kita. Kenapa? Kan? Sebab dia hidupkan sunnah. Sebab Nabi kata untuk sampaikan kasih sayang, salah satunya adalah memberikan salam. Tapi kita, aku tak kenal kau lah kan, aku tak payahlah bagi salam. Kita a bit skeptical. Tapi kan saya di zaman yang moden ni. Saya seronok nak share apa tau bila cakap pasal salam ni. Saya last year saya ada pergi ke Maghribi. Masya Allah. Saya rasa satu pengalaman yang selisih dengan orang. Assalamualaikum. Bestnya. Maksudnya orang-orang Maghribi tu. Ya. Assalamualaikum. Dia tahu, dia nampak kita Islam kan. Assalamualaikum. Kalau kita dekat sini, mungkin kita jumpa pun kita biasa je. Kita macam hi, good morning ke apa macam tu. Kita tak pakai pun Assalamualaikum. Sedangkan Assalamualaikum tu adalah perkataan doa. Kan? Apa makna Assalamualaikum? Salam sejahtera ke atas. Salam sejahtera ke atas diri kamu. Kan? So macam, ya Allah, hari-hari dan setiap masa saling mendoakan sesama satu sama lain. So saya rasa macam bestnya. So bila saya balik Malaysia, saya cakap dengan orang-orang, salah satu benda yang saya belajar ialah itu, memberi salam kepada sesiapa saja. Dia orang tak kenal saya, tapi kenapa? Assalamualaikum. Maksudnya dia orang praktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau part bagi salam, Nabi antara orang yang paling awal bagi salam dekat sahabat. Sehingga ada sahabat pernah tunggu nak kenakan Nabi. Tak jadi. Tak dapat. Become the first one, Nabi dulu. Maksudnya, kenapa orang Malaysia kita tak boleh turuti dan tuntuni praktikal yang dilaksanakan oleh orang-orang Maghribi? Something to ponder. So kena tanya pada orang yang pernah pergi Maghribi. Bukan. Tak payah. Okey. Sebab itulah kalau boleh hari ini, inilah yang kita nak daripada barisan panelis kita. Maksudnya penonton dapat sesuatu yang mungkin menyedarkan balik, ketuk balik pintu kesedaran masing-masing yang kadang-kadang mungkin dah lama dibuai mimpi dengan kemodenan, kesibukan hidup, pentingnya diri sendiri. Allahumma salli Muhammad sallallahu Muhammad. Okey, kita sambung lagi. Baik, okey. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ada lagi nak sambung? Nanti tambah. Kita tambah lagi. Alhamdulillah, itu dia merupakan rentetan daripada perkongsian kekanda Dai Izhar, dan kita tanya pula soalan yang seterusnya kepada Kak Wan Syamilah kita. Okey. Rasa-rasa dalam banyak rentetan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akak rasa selain daripada bagi salam, apa lagi yang mungkin akak rasa penting untuk sampaikan dekat orang Islam dekat luar sana, khusus orang Islam dalam negara Malaysia kita ni, Kak? Yelah, macam tadi dah dicakapkan, saya dengar macam ya Allah, senang je kita nak kumpul pahala sebenarnya. Makan dengan tangan kanan, baca bismillah, beri salam kan. So mungkin salah satunya lagi bersikap positif, optimis. Itu yang kan, yang saya tahulah. Jadi dia macam bersikap positif dan fikir, kira dia macam ni, bersangka baik. Kan? Kak, bila Kak sebut bersangka baik tu, itulah yang that is the hardest part. Ya, betul. Kan? To do.
So itu yang saya rasa kadang-kadang kita ni susah untuk bersangka baik. Ada benda berlaku sikit je, alah mesti tak boleh, mesti tak okey. Tapi kenapa Nabi kita boleh ada akhlak sebegitu? So macam tu saya rasa antara akhlak yang dan tidak mudah berputus asa, kan? Kenapa kita macam dia pun, ya saya rasa antara cerita-cerita Nabi kita banyak dia punya pengorbanan, banyak dia punya kesedihan juga yang dia alami dalam hidup dia. Kita sedih sikit pun kita dah rasa macam habis dah nak meninggal dah, nak mati dah, macam tu kan. So itu antara akhlak antara akhlak Nabi yang patut kita belajar, yang patut kita contohi, yang patut kita ketahui. Maksudnya itu antara benda yang antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun akhlak Nabi yang sepatutnya dijiwai dan dirasai oleh umat Islam sendiri, tak kira mana-mana negara pun sebenarnya. Sebab pada saya bila kita ada sikap itu positif, optimis, so senang untuk kita bila kita dah belajar, senang insya-Allah untuk kita istiqamah, untuk kita jadi seorang yang sabar, kan? Tapi status Kak Wan Syamila sebagai aktor dan dulu bila berhijrah, ramai orang mungkin yang bersangka buruk. Macam mana tu dekat Kak Wan Syamila, macam mana tangani that moment? Okey, sebenarnya tidak. Alhamdulillah, tu Allah tolong. Bila saya cuba belajar untuk berhijrah tu, banyak soalan yang kata kalau pakai tudung nanti tak dapat offer berlakon. Alhamdulillah, Tuhan kuatkan hati saya untuk saya rasa macam tak ada. Dan betul, Allah bagi rezeki lain. Kalau saya tak busy berlakon, saya busy buat benda lain. Yang berniaga juga kan? Saya ada berniaga juga. Dan masa tu selepas itu baru saya belajar pergi kelas usrah. Bila saya tanya ustazah saya tak ada dah kurang berlakon. Tapi Allah busykan saya pergi ke kelas cari ilmu. Dan lepas tu baru macam tengok, salah satunya saya sampai ke sini hari ini podcast untuk saya kongsi. Nombor satu bukan kongsi lah, saya tiada siapa-siapa, saya bukan sesiapa, tapi yang penting saya datang untuk mencari ilmu. Tu cakap tadi kan, orang yang mencari ilmu ni insya-Allah Allah pemudahkan jalannya pergi ke syurga. Tetap dan malaikat buka sayap untuk penuntut-penuntut ilmu. Itu yang saya belajar bila saya mula-mula pergi ke usrah. Ustazah cakap kan, datang kadang-kadang malas nak bangun nak pergi kelas tu kan, tapi macam ustazah kata macam orang yang pergi ni Allah mudahkan ke syurga apa semua. Jadi seronok macam tu. So sebenarnya tak ada apa yang orang fikir lain. Dan alhamdulillah orang cakap, bukanlah nak pujian, tapi orang kata semakin elok, semakin dipandang elok lah bila kita cuba berhijrah, cuba belajar berhijrah tu. Jadi apa yang Wan nampak maksudnya bila Kak Wan Syamila nak berhijrah, Allah mudahkan urusan itu. Maksudnya bila kita ada niat yang baik terhadap Allah punya urusan, Allah akan mudahkan urusan kita dekat dunia. Betul. Apa pandangan Abang Izzah? Antara tanda Allah terima kita, sebab paling penting adalah Allah terima. Walaupun satu dunia terima kita, dia tak melayakkan kita untuk bahagia dunia akhirat. Walaupun satu dunia terima kita, suka kita, fanatik kita, kagum kita, adore kita, dia tidak menjamin apa-apa kalau Allah tak terima kita. Masya-Allah. Tapi kalau Allah terima kita, dunia akhirat kita dapat. Untuk masuk syurga, keputusan tak terletak pada manusia, keputusan terletak pada Allah. Kalau Allah kata engkau masuk neraka, tak ada seorang pun boleh argue keputusan Allah. Sebab tu kenapa bila kita buat sesuatu yang kita nak ni, Allah terima kita. Ya Allah, aku datang podcast ni supaya kau terima aku, ya Allah. Dapat sikit kau terima aku, jadilah. Sebabkan kesalahan, kesilapan kehidupanku yang dulu, maka moga-moga kau terima aku. Dan itu salah satu tanda Allah terima kita. Atau kita nak tahu tanda-tanda tu. Salah satu tanda Allah terima kita adalah Allah datangkan dalam hidup kita orang-orang yang baik-baik. Masya-Allah, itu yang saya rasa. Nampak tak benda tu seka-seka kan? Ya, betul. Tiba-tiba kawan bertukar, seka tu bertukar, dan tiba-tiba aktiviti tu pun bertukar. Menjadikan macam saya tak pernah terfikir saya akan datang ke podcast seperti ini dan bercerita tentang sunnah-sunnah. Which is benda tu jauh lah dulu. Macam tu. So itu bila saya cakap pasal saya pergi mencari ilmu dan sebagainya, salah satu lagi sunnah Nabi atau akhlak Nabi kita ialah gemar berjalan kaki.
Kan? So saya pun fikir macam kenapa? Mungkin sebab zaman dulu tak ada transport. Macam kita sekarang tak apalah naik kereta. Tapi itulah, di sebalik akhlak dan sunnah Nabi tu sebenarnya ada banyak pahala. Yang saya belajar ialah bila berjalan kaki ke masjid, ini dijanjikan pahala, kan? Dan bila dia berjalan, seseorang itu berjalan sambil berzikir atau membaca Al-Quran, automatically dia menambah ibadah, lebih daripada satu ibadah dalam satu masa, dan of course pahala berlipat ganda. So macam mudah sebenarnya, cuma kita je ni yang nak dan tak nak, malas dan tidak, macam tu. Tugas kita nak belajar ke tidak, nak tahu ke tidak tentang sunnah-sunnah dan pahala. Masya Allah. Mungkin ada rutin bagian daripada sunnah Nabi lagi yang mungkin Kekanda Izzah boleh kongsikan kepada penonton kita. Apa lagi rutin Nabi SAW yang boleh kita praktikkan selain daripada semua perkara sunnah yang baru kita kongsikan? Mungkin ada yang lain yang kami belum maklum, boleh kongsikan. Ada sebenarnya banyak sunnah-sunnah Nabi yang telah lama orang tinggalkan. Ada perkara-perkara yang Nabi ajar pada kita tapi kita dah mula untuk tak buat. So apa antaranya? Pertama, biasa kat masjid orang lelaki lah especially, bila ada saf di hadapan yang kosong, apa yang kita akan buat? Sila. Oh, kita tolak orang pergi. Tapi zaman Nabi, sahabat-sahabat buang undi siapa nak dapat saf pertama. Mereka berebut-rebut untuk dapat saf pertama. Tapi culture kita pula adalah untuk kita bagi pada orang. Rupa-rupanya makruh hukumnya bila kita bagi orang ke depan, kita yang kena ke depan. Itu antara sunnah yang dah ditinggalkan. Nah, kita rasa macam kita hormat orang tu. Tak, sebenarnya Nabi ajar kita kena memang dapat saf ke depan. Sebab saf kedua pahalanya dah berbeza dengan saf yang pertama. Sebab tu kenapa solat Jumaat, nantilah lambat lagi solat Jumaat. Padahal siapa yang datang awal solat Jumaat ni, dia punya pahala tak sama dengan orang yang datang lewat sikit. Makin lewat makin sikit pahala dia, macam tu. Itu pertama. Kedua, apa lagi sunnah yang ditinggalkan? Contohnya ambil wuduk. Nabi dulu ambil wuduk, dia punya kuantiti air tu adalah secupak air, cukup untuk ambil wuduk selesai. Tapi kita kalau boleh seboleh-boleh maksimum untuk air pipe. Kalau boleh 2 pipe buka sekali untuk ambil wuduk. 2 pipe buka sekali. Tangan gigi kan. Tapi itu sunnah yang ditinggalkan. Seminimum mungkin sebenarnya yang kita kena ambil wuduk. Okey, yang ketiga last, nanti kita share lagi. Baik. Apakah sunnah yang kita dah lama tinggalkan? Antaranya adalah kita berwangi-wangian. Kan? Padahal ulama bagi tahu dalam berwangi-wangian ni, ulama benarkan untuk kita ni habiskan 1/3 daripada gaji pendapatan kita untuk berwangi-wangian saja. Berwangi-wangian ni dia boleh jadi kita punya perfume, berwangi-wangian dekat dalam rumah, ataupun letak air freshener dekat dalam bilik air. So kita boleh spend benda tu untuk berwangi-wangian. Memang boleh sebab itu sunnah Nabi. Bayangkan Nabi kalau tak mandi sebulan berbau tak? Tak berbau. Nabi badannya tak berbau walaupun tak mandi. Dan Nabi walaupun peluh tu bau kasturi. Bayangkan peluh Nabi bau kasturi, badan Nabi tak berbau, tapi Nabi tetap pakai minyak wangi. Nabi pakai minyak wangi untuk siapa? Untuk tunjuk pada kita pakai minyak wangi. Ini sunnah Qudwah hasanah. Tapi dari macam mana kalau ada juga yang kata perempuan tak boleh nak wangi-wangi, nanti menarik perhatian orang? Untuk wanita pula dia agak ada berbeza sikit dari segi fiqh ni. Untuk wanita ni dia boleh berwangi-wangian, pakailah 1 tong minyak wangi pun tak apa, tapi dalam rumah. Ahli keluarga, untuk suami bau, untuk anak-anak bau, boleh Ustaz, betul kan? Tapi bila dia keluar saja daripada rumah, maka dia perlu pakai cukup untuk dia saja yang bau. Maknanya kalau dia pakai tu 5 km shop sebelah pun boleh bau, maka dia telah pun buat sesuatu yang tak kena lah dengan agama. Lebih kepada sifat bauan itu adalah untuk keyakinan diri sendiri saja. Keyakinan diri, keselesaan dan kesegaran diri. Itu yang diperbolehkan oleh ulama. Dalam berwangian dalam sudut pandang muslimah wanita. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Hebat sangat-sangat perkongsian daripada panelis kita ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tanpa kita sedar tak sedar, tengok kita dah sampai ke waktu untuk kita break sebelum segmen yang seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana, stay tune bersama dengan kami. Inspirasi Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, safe to guide care. Kita jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Adios. Assalamualaikum.
Bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita digalakkan untuk melakukan banyak amal soleh, banyak kebaikan, banyak bersedekah. Dan untuk mengambil keberkatan di bulan Ramadan ini, kita juga nak segera melakukan kebaikan dengan daftar siap-siap, daftar awal-awal untuk melakukan ibadah kurban. Tetapi link nak daftar kat mana ni? Korban Eid kan ada. Justru Korban Eid menawarkan dua pakej yang sangat menarik, iaitu pakej A dan pakej B. Pelbagai free gift, hadiah menarik yang disediakan. Antaranya ialah sijil penyertaan, My Quran Journal, beg yang cantik ni, edisi terhad dan juga free postage. Layari www.korban8.my. Ataupun maklumat lanjut boleh follow dan like page Kurban Eid. Saluran ibadah korban anda. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam Inspirasi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Self to Care. Hari ini dalam podcast kita sambung lagi kita punya segmen yang seterusnya, yang mana kita akan kupaskan bersama-sama dengan panelis hebat kita. Dan hari ini juga kita harapkan sidang penonton semua dan sidang pendengar semua dapat banyak manfaat dari apa yang dikongsikan. Dan kalau boleh, sediakan pensel, sediakan kertas tulis siap-siap, sebab banyak sangat, kita tak akan boleh ingat semua benda. So that's why seorang penuntut ilmu wajib ada pada tangannya sebatang pensel dan sekeping kertas, kerana mereka adalah orang-orang yang betul-betul dahagakan ilmu Allah untuk masuk dalam syurga Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita pergi dengan soalan yang pertama. Hari ini sebenarnya memang kita tahu banyak tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya banyak antara kita juga ada yang tak ambil berat sampai terlupa tentang sunnah tu. That's why kita panggil khas hari ini kita punya panelis hebat ni untuk remind balik kita, sedarkan balik, ingatkan balik kita tentang sunnah-sunnah yang mungkin telah dilupakan. Padahal kita duk buat je benda tu, khususnya macam dalam bulan Ramadan sekarang. Kita tengah buat, tapi kita tak tahu yang itu merupakan sunnah Nabi. Sayang lah. Sayang kot. Kalau kita buat satu-satu perkara dengan ada niat mengamalkan sunnah Nabi, kita ingat dekat Nabi, Nabi akan ingat dekat kita pada hari akhirat. Dan Izzah, sambung. Terus macam tu. Barulah live podcast ni. Nampak gempak. Podcast. Apa antara sunnah-sunnah yang kita boleh buat, especially dalam bulan Ramadan ni, yang Nabi buat tapi mungkin kita ni tak tahu, tu sunnah ke sebenarnya? Antara sunnah Nabi adalah Nabi tak pernah makan seorang-seorang. Buka puasa ke, kalau hari biasa ke, Nabi memang tak makan seorang-seorang. Nabi akan panggil sahabat-sahabat, akan panggil ada orang yang temani Nabi ketika makan. Jadi kita pun kena amal-amal macam tu jugalah, kan? Kita bila rupa-rupanya apa yang kita buat harian tu sebenarnya itu dah ada sunnah. Contoh kita contact member, jom aku nak ajak kau makan, itu sunnah sebenarnya, supaya kita tak makan seorang-seorang. Cuma poin paling penting adalah bila kita ajak kawan makan sekali tu, kita kena ada satu niat. Niat kita, ya Allah, aku ajak kawan aku ni sebab aku nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah niat itu saja sebenarnya, maka dia dapat pahala sunnah dah. Betul. Apa lagi yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan especially? Pertama adalah dalam bulan Ramadan Nabi anjurkan kita untuk melewatkan sahur. So ada orang, aku nak makan siap-siap lah pukul 10, mikir sahur lah ni, kan? Sebab dia malah nak bangun, kan? Tak bangun lagi macam mana? Tu kira sahur tak? Kira ikut, itu sahur lah. Cuma sahur yang ikut sunnah adalah melewatkan sahur, supaya kita tak berapa lapar sangat. Kalau bayangkan kita makan pukul 10, nanti 10 malam? 10 malam. Tu dia awalnya. Awal. Sebab dia malah nak bangun. Malah nak bangun. 10 pagi. So dia dah penat, dah pisang dah, lama laparnya, kan. So bila kita sahur lewat, apa hikmah lagi sahur lewat selain daripada kita lapar, tak cepat lapar? Kedua adalah kita boleh solat subuh berjemaah. Sebab kita dah
sahur tu dah dekat dengan subuh. Yang kedua adalah berbuka awal. Janganlah acah-acah alim. Tak apa, aku pukul 9.30 nanti malam baru aku buka. Nak bagi pahala banyak. Nak pahala banyak tak? Sebenarnya tak ada pahala pun. Suka hati. Sebab apa? Sebab kita ikut sunnah. Sebab kena ikut sunnah tu adalah awalkan untuk kita berbuka, kan? Bukan. Orang terfikir kalau sampai isyak maksudnya dia buka puasa tunggu azan isyak ke? Pukul 9 malam baru nak buka puasa. Jam betul ni. Dia lagi gempak, lagi alim. Dahsyat betul. Sebab tu kenapa ada sunnah Nabi yang kita kena ikut, sebab Nabi dah tunjukkan cara itu baik untuk badan kita. Sebab dia akan merosakkan badan kita kalau kita nak lewatkan. Tak apalah, nanti esok tahajud baru aku nak berbuka. Itu lagi real, level lain kan. Sebab tu kenapa awalkan kita berbuka. Awal berbuka ni bukanlah maksudnya 7.20 maghrib 7.15 buka. Awal bukan awal tu maksudnya azan saja kita kena terus makan. Dan makan pula sunnah Nabi adalah makan yang ringan dulu. Makan dengan kurma dulu, makan minum air dingin. Nabi suka minum air sejuk. Nabi suka minum air sejuk. Minum yang ringan dulu supaya kita boleh solat dulu. Kan ni kalau dah makan rasa 5 minit lagi nak isyak, ada layu, nanti tahajud pun dah tak ada. Saya macam So bulan Ramadan by right patutnya badan kita makin sihat tapi makin rosak, kan? Sebab by right puasa ini merehatkan perut kita kalau dari segi medicalnya. Tapi kenapa makin rosak, makin penat? Sebab tak ikut sunnah Nabi. So apa lagi Nabi sarankan dalam bulan Ramadan especially adalah memberi orang makan. Nabi kata kalau kita ni bagi makan pada orang yang berpuasa, contohnya Wan puasa, Samila puasa, saya ni puasa pahala kurang biasa-biasa kan. Jadi macam mana cara saya ni nak dapat pahala lebih? Saya kena bagi makan kat Wan, saya kena bagi makan kat Wan Samila. Sebab Nabi kata siapa bagi makan pada orang, kita ni, saya ni akan dapat pahala Wan Samila dan Dai Wan, dapat dua pahala ni tanpa dikurangkan sedikit. Sebab tu kenapa Nabi anjurkan bagi makan kat jiran, bagi makan ke orang masjid, bagi makan ke orang miskin, anak yatim. Ini sunnah-sunnah Nabi yang kita kena banyakkan lagi. Sebenarnya Ramadan tu dia adalah fasa training supaya di luar Ramadan kita dah terbiasa bagi orang makan. Sebab Nabi memang particular bab bagi orang makan. Bagi orang makan ni pahala dia adalah pahala jariah. Apa maksud pahala jariah? Pahala jariah maksudnya, contoh saya bagi makan kat Dai Wan. Sebab Dai Wan makan makanan yang saya makan, dia boleh cari nafkah dan dia boleh bagi makan pada anak-anak dia pula. Saya dapat pahala macam tu. Anak dia pula besar, baca Quran, pandai, mengajar orang, pun saya dapat pahala macam tu. So sampai bila berterusan pahala jariah sebab bagi makan. Sebab tu kena betul-betul fokus on sunnah memberi makan ini, sebab ni antara sunnah yang Nabi anjur. Dan itu juga sebenarnya sunnah yang mungkin ramai lupa kan. Kat ramai lupakan, saya teringat pula bagi makan tadi. Masa kecil dulu, rasanya mak-mak kita bila especially puasa lah, time puasa time Ramadan, dulu nah pergi hantar ni kat ni, ni hantar ni. Iya kak, kan? setuju. Orang tu pun kejap-kejap dia bagi. Yes. Tapi sekarang sebab mungkin pesiranan kita, mungkin tak tahu zaman masa modern ke apa, We are living in busy life. yes, Hectic life. You know what is it because, you know, We are speaking. tapi saya ingat lagi mak saya kata, Mama boleh bagi makanan kat jiran-jiran dengan syarat terpawai aku kena bagi balik. Kalau terpawai dia tak pulang. Itu satu benda yang wajib kita highlightkan tuan-tuan dan perempuan, khususnya anak-anak pada bulan Ramadan. Sekiranya bawa terpawai mak, remind dekat jiran, nanti pulangkan balik ya cik terpawai ni. Warna tu size tu juga. Warna tu dan size tu juga. Baik. Alhamdulillah. Seronok Dia bila buat macam tu, bonding tu tercipta tau. Betul lah. Dia automatically juga, hari ni saya nak masak ni, kita fikir masakan yang special, yang sedap untuk nak jamu orang, nak bagi orang kan. Yes. Dah tu dah sunnah. Oh, satu lagi saya nak tambah. Nabi sebut kalau kita masak dan bau masak kita tu, contoh jiran bau, kita kena bagi jiran tu. Bayangkan dah sedap pula bau dia. Itu kita masak tahu. Maksudnya kita kena bagi. Lepas tu Kak Samila punya fikiran divert tu. Dia masak tak bau. Punyalah kita bincang masak nak bagi kat jiran. Dia sanggup masak tak ada bau tak. Bukan, sebab takut tak sedap. Rendah diri rupanya tuan-tuan dan perempuan. Masya-Allah. kan, kalau bau pun kena bagi. Kalau orang tengok kat sesi WhatsApp kita. Masya-Allah. Hari ni makan sedap. Buka puasa, takat gambar.
Itu pun kalau kita masuk dalam bab fiqah tu boleh perincikan lagi. Yes. Banyak perihal fiqah berkenaan tentang share gambar makanan dan minuman kepada social media ataupun kepada khairat ramai. Itu kalau nak cerita tu Wan kena jadi band ketiga. Masya Allah, kita sambung, jangan dengarkan, kita sambung seterusnya. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat best perkongsian kita pada saat ini, and kita sambung lagi, kita teruskan lagi. Okey, selain daripada kita dah dengar kupasan daripada Dai Izhar tentang sunnah-sunnah yang dilupakan, mungkin kita ke Kak Wan Syamila pula, berkenaan dengan contoh Kak Syamila pernah terdedah dengan sebab Kak Syamila banyak pergi travel a lot kan. Mungkin ada daripada pengalaman Kak Syamila yang sunnah tu best and the level international punya. Dan boleh share dengan kita semua yang supaya kita pun acknowledge yang dia boleh dipraktikkan dalam negara kita. Kan? Okay. Ini setelah hijrah lah. Kalau dulu pakai reda je, pakai pergi je buat, pasal tak belajar tau. Bila sekarang baru saya belajar, macam contoh hari tu bila saya nak terbang, ustazah cakap, Kak doakan saya, doakan. Kenapa ustazah berius suruh doakan dia? Musafir, doa orang musafir itu kuat. Sejak faham, tak semudah itu macam kita pergi terbang, kita pergi jalan tu, lepas tu macam kita tengok pemandangan, tengok kejadian Allah tu semua macam ada kan dalam Al-Quran, kalau tak silap saya. Fanzur ila asari rahmatillah, maka lihatlah akan kesan-kesan daripada rahmat Allah. Itulah. Jadi bila kita nampak awan, bila kita nampak subhanallah, kita berzikir dan kita memuji kejadian Allah. Itu yang saya belajar. Dan yang paling bestnya lagi di pasal Maghribi lah, sebab tu baru tahun lepas saya pergi. Pasal mazhab baru saya belajar. Saya kononnya masa tu saya nak simpan wuduk. Lepas tu dia simpan wuduk maksudnya? Saya dah ambil wuduk dah, jagalah. Nak jaga wuduk. Lepas tu lelaki ni nak salam lah. Dia jumpa, sebab kita nak pergi ada satu trip ni lah. Jadi dia baru ambil saya dan dia nak salam. Assalamualaikum, dia nak salam. Saya pula saya tak nak. Kau siapa kan? Tapi of course ada rasa bersalah tu tetap ada. Lepas tu dah pergi, saya nampak dia salam orang lain semua. Perempuan? Perempuan. Okay, semangat lagi tu. Apa semua. Lepas tu tiba-tiba saya nampak dia solat. Tempat tu yang macam dah dekat air terjun ke apa benda, memang saya tak nampak dia ambil wuduk. Memang saya nampak betul-betul tiba-tiba dia pergi solat. Dia tak ambil wuduk. Lepas tu bila saya balik, saya jumpa orang lain. So itu adalah mazhab dia yang dia bersentuh tanpa ada rasa syahwat, itu tak batal wuduk dia. Lepas tu itu adalah mazhab lain. Jadi baru saya belajar, ya Allah, susah juga maknanya apa tadi dia fikir tentang mazhab kita, kenapa tak boleh sentuh? Kalau ada syahwat ke, lebih kurang saya fikir macam tu. So siapa dia menarik. Lepas tu solat, apa lagi, itulah berpakaian. Mungkin pada kita, kita kena tutup beberapa bahagian. Pada dia tak apa, tak kisah macam tu. Pakai je tudung tutup, itu dah mencukupi. Macam tu. Tapi baik. yang paling saya tu macam, lepas tu dia cakap, habis suami isteri kalau ada wuduk pun tak boleh ke? Dia cakap, tanya saya. Dan nak macam tak boleh lah mazhab ni sampai macam nak bertelangkah gitu kan. Jadi saya balik dan saya baru tahu sepanjang hidup saya ni setelah hijrah, bila saya berjalan keluar, wah ini yang mana luasnya ilmu. Ya betul, luasnya ilmu. Faham? Dan dia cakap, habis kalau dia kahwin dengan orang mazhab lain, sampaikan saya balik Malaysia, saya tanya ustazah, dan saya nak kahwin dengan orang luar pula. Ustazah, kalau saya kahwin dengan orang luar, macam mana saya nak ikut mazhab mana? Macam tu. Ustazah jawab, salah. Sebab suami mungkin dia kata boleh sentuh, isteri pula jangan sentuh, macam mana? So ustazah jawab masa tu, kalau kita duduk di sana kan, perempuan ikut di sana, boleh ikut mazhab sana, tapi jangan tukar. Ada nak mazhab ni, esok mazhab tidak, ada kata begitu. Betul. Jadi itu antara ilmu yang saya dapat bila saya berjalan. Alhamdulillah. Maksudnya apa yang boleh kita belajar daripada perkongsian Kak Wan Syamila ialah kita sepatutnya meraihkan mazhab di peringkat antarabangsa bila kita musafir, kerana itu juga ada dalilnya, ada pandangannya, ada sunnahnya. Ya, baik. Kalau masa tu saya ini siapa moderator ni? Itulah.
Tak, saya tak tanya sebab kebetulan saya jumpa dua orang da'i ni. Habis kalau masa tu saya sentuh ni macam mana? Boleh ke? Sila. Awal masuk. Saya moderator. Boleh. Apa dia kat Awal 9 macam mana soalannya? Saya berada di luar negara. Adakah saya boleh ikut mazhab dia pada masa tu? Okey, tak apalah. Ini saya ikut mazhab dia orang. Saya ikut Salam. Kalau ikut obligatory, sekarang ni Kak Syamila dengan dia tak ada apa-apa hubungan. Bila tak ada apa-apa hubungan, memang sebenarnya keutamaan adalah sepatutnya mengikut wakil tempat Kak Wan Syamila. Dia macam ni, kalau benda tu nak dipertanggungjawabkan, ialah sepatutnya Kak Wan Syamila kena ada bonding dengan dia. Kalau dia tak ada, dia masih orang asing, ajnabi. Dia orang asing. Jadi bergantung kepada Kak Wan Syamila nak pilih untuk tetap dengan pendirian mazhab kita Imam Asy-Syafi'i ataupun tidak. Tapi kalau ikutkan based on ulama punya pendapat, kita kena teruskan pendirian kita. Selagi kita boleh jaga. Melainkan kalau Kak Syamila berkahwin dengan lelaki tu, duduk dekat sana, baru mengikut wakil tempat tu. Dia tak ada keperluan sampai tahap macam tu lagi. Dia kena ikut tahap keperluan tu. Betul. Tak adalah macam saya pergi hari ni saya pergi ke negara itu. Ya. Hari ni saya ikutlah mazhab. Betul. Jadi kita tidak bermudah-mudahan untuk pergi kat mana-mana tempat terus sewenang-wenangnya ikut dan tukar mazhab, tidak. Betul. Kecuali bila ada certain tempat yang ulama benarkan, sebagai contoh kalau kita buat haji, kita tawaf dekat itu keperluan. So tak ada masalah. Kalau bukan di tempat tu macam Muhammad Bibi, kita perlu ikut pada kita. Sebab dia bukan berada pada tahap keperluan ataupun obligatory tadi. Itu dia kunci dia. That's the key point. Alright. Okey, kita teruskan kita punya sesi podcast pada saat ini. Okey, selain daripada tu, mungkin kita nak sampai kepada penghujung segmen dah. Belum lagi. Lepas ni kita akan ada sambungan. Kita akan ada, tak payah nak bergaduh. Kenapa nak bergaduh? Okey. Pada saat di hujung-hujung ni, teringin juga nak dengar daripada kekanda Dai Izhar. Mungkin ada boleh tengok, kongsikan pada kami juga, mungkin apa yang kekanda Dai Izhar nampak tentang cabaran yang kita nak kena go through hari ini, nak ingatkan orang pasal sunnah Nabi, tu yang pertama. Kedua, boleh tak tolong ajak sidang penonton kita dan semua yang lain dekat luar sana imarahkan sunnah Nabi ni. Sebab saya rasa benda ni penting lah. Dan orang yang layak menyampaikannya, mengingatkannya adalah kekanda Dai Izhar. Ya. Teruskan, silakan. Kita mungkin macam confuse kan, macam sunnah Nabi ni macam mana kita nak kategorikan kan. Sebenarnya ulama ada kategorikan Nabi punya sunnah ni ada 3 jenis. Satu surah, satu lagi sirah, satu dia adalah sarirah. Apa tu surah, sirah, sarirah ni? Surah ni, kalau surah ni maksudnya apa yang kita boleh nampak dekat pada Nabi. Cara Nabi pakai baju, cara Nabi cukur, Nabi berjanggut, cara Nabi pakai celak. Apa yang ada pada diri Nabi itu adalah surah. Okay, itu surah catat tau. Surah. Tulis. Okay, sirah ni apa? Sirah ni adalah aktiviti Nabi bermula daripada Nabi celik mata sampailah Nabi tidur tutup mata. Sepanjang aktiviti Nabi tu, cara Nabi berjalan, cara Nabi bercakap, cara Nabi berinteraksi, bermuamalat, itu semua adalah sirah. Okey. Apa tu sarirah? Sarirah tu adalah spiritual Nabi. Apa yang ada dalam diri Nabi, sifat Nabi. Nabi benci kepada kemungkaran, Nabi sayang orang, Nabi memaafkan, Nabi bersedih dengan kehilangan, dan Nabi berdamai dengan ujian-ujian. Itu sarirah. So, now kita dah tahu dah, ni surah, sirah, sarirah. Okay. Dalam banyak-banyak sunnah ni, apa sunnah yang paling terbesar, yang kita dah banyak tinggalkan, yang banyak kita lupakan? Kita mungkin solat tak tinggal, maksudnya kita solat Jumaat kan, kita pakai jubah. Kita mungkin tak tinggal bersuki dan gosok gigi, kita masuk tandas kaki kiri, keluar kiri kanan. Tapi ada satu sunnah yang paling ultimate sekali dalam tiga sunnah ini yang kita dah lama tinggalkan. Apa ni? Rupa-rupanya Nabi diutuskan ke dunia ini bukan untuk ajar salat, bukan untuk ajar pergi umrah, bukan untuk ajar sedekah, tapi Nabi diutuskan ke dunia ini untuk ajar tentang kasih sayang.
Sebab kasih sayang kita salat, sebab kasih sayanglah kita ziarah Nabi, sebab kasih sayanglah kita sedekahkan orang anak yatim, orang miskin. Kita bila ada ilmu sikit, kita dah mula menghina orang. Kita dah ada ilmu sikit, kita dah mula nampak salah orang. Padahal Nabi ajar pada kita, kau kena sayang orang. Bahkan pendosa pun kita kena benci dosa dia, bukan pendosa dia. Sebab mungkin orang tu semalam dia buat dosa, tapi mungkin malam tu dia berintih pada Allah, menangis, minta tawab pada Allah, dia Allah ampunkan dia. Sebab tu hidup kita, kalau betul kita ni sayang Nabi, nak ikut sunnah Nabi, ini sunnah terbesar. Melihat dengan kasih sayang, mendengar dengan kasih sayang, bercakap dengan kasih sayang, berjalan dengan kasih sayang. Inilah sunnah yang kita mungkin dah lama tinggalkan. Sebab kita rasa kita bagus, kita pandai, kita hebat, kita ni ilmu tinggi, maka kita dah mula menghina orang lain. Bahkan sesiapa yang menghina orang lain, Allah akan hinakan. Siapa yang memuliakan orang lain, Allah akan muliakan. Ini sunnah yang kita kena amalkan dalam kehidupan, supaya mana kita pergi, Allah akan datangkan orang yang baik-baik, dan Allah akan angkat kita sebab kita mengangkat sunnah yang besar. Itu kasih sayang. Itu that's the answer of everything. Daripada semua sunnah yang tadi kat awal-awal segmen kita yang pertama, Kak Wan Syamila kongsikan tentang sangka buruk apa, semua tu tak akan ada. Maksudnya semua tu tidak akan ada when kita laksanakan di ultimate sunnah tentang karimul akhlak. Maksudnya nak menyempurnakan akhlak dengan kasih sayang yang diwujudkan dari benih hati kita yang paling dalam. Hanya Allah yang tahu. Nobody knows. Di sebalik semua kamera yang sedang menonton melihat kita sekarang, semua mata yang memandang kita dengan serius sekarang, tapi hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam hati itu, dia ikhlas ataupun tidak ketika menyampaikan kata-kata dia, ketika menyampaikan isi dan perkongsian. Betul kan kalau saya salah. Ya. Nabi tak cepat marah kan. Dia nasihatkan supaya jangan marah. Sebab kekuatan seorang muslim bukan letak dari luaran, tapi dalam jiwa. Kasih sayang lah. Maksudnya kasih sayang, sunnah kasih sayang. Sunnah sebar sunnah kasih sayang. Nabi, boleh tak ajarkan aku apa perkara yang terbaik untuk aku amalkan? Nabi kata la taghdab, kan, jangan marah. Okey, lepas tu apa? La taghdab. Okey, lepas tu apa lagi? La taghdab. 3 kali Nabi sebut jangan marah. Sebab apa? Sebab mana mungkin orang yang ada kasih sayang, dia akan marah orang tu. Mana mungkin orang ada kasih sayang, dia akan benci orang tu. Dan cerita pasal kasih sayang ini adalah satu perkara yang akhirnya Allah membuat kita masuk syurga. Sebab apa? Bukan sebab amalan kita, bukan sebab puasa kita, bukan solat kita, tapi sebab sayangnya Allah pada kita, rahmat Allah pada kita. Allah kesian kat kita. Macam mana Allah kesian kat kita? Kita kenalah rahmat pada manusia lain, kita sayang pada manusia lain. Itu cara kita nak dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Terinspirasi rasa-rasanya. Kalau saya yang duduk dekat kerusi moderator ni pun terinspirasi, apatah lagi tuan-tuan dan perempuan sidang penonton dan pendengar semua. Kan saya dah kata rugi tak dengar podcast kita orang. Alhamdulillah. Okay, kalau macam tu, last but not least, kita punya beautiful lady over there, Kak Wan Syamila, mungkin sedikit saranan kepada kami semua untuk menggalakkan kami semua ni terus mempraktikkan sunnah dan mengamalkan sunnah sampai akhir hayat hidup kami. Jangan kami ni pun dai, tapi kami pun seorang pendosa juga, banyak dosa ni kami nak dengar daripada semua sebenarnya. Okey, dia kalau lebih kepada pesanan tu, mungkin saya takut nak cakap ini pesanan saya, tidak saranan apa tapi mungkin apa yang diri saya cuba lakukan ialah macam contoh bila cakap pasal sunnah dan akhlak yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti dan sebagainya ini kan, saya suka untuk sebenarnya saya mencari buku tentang 4 wanita syurga, Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah, Zahra. So sebabnya saya seronok nak membaca apa akhlak diorang. Contoh bila kadang-kadang saya pergi ke kelas, apa yang Aisyah selalu berkata kepada Nabi tentang rutin mereka, apa yang boleh membuatkan mereka masuk ke syurga. Mungkin itu berkaitan juga, mesti ada sunnah yang diamalkan. Jadi pada saya tak tahu nak cakap, mungkin kita kena cuba menyelam, kita cuba cari dan hayati sunnah-sunnah yang ada. Sebelum ni, mungkin sebelum saya datang ni pun saya tak tahu, tapi apa kata, saya buka telefon untuk tengok. Ada
1000 sunnah yang saya boleh baca, yang saya boleh belajar, yang saya boleh cuba amalkan. Sebenarnya kita dah amalkan macam kita cakap awal-awal tadi. Sebenarnya kita buat je, tapi kita tak tahu ini sunnah, dah buat. Cuma kadang-kadang kita kena enhancekan lagi. Okay, kata bangun tidur, kita dah buat dah macam ni, tapi ada doanya, apa salahnya? Kita cuba hafal baca doa ni. Sebab apa? Ustazah saya selalu ajar berebut untuk cari pahala. Sebab saya mungkin orang yang berat nak berebut cari pahala. Contohnya kalau masa saya ikut program Ustazah kata rebut cari pahala. Tu ada orang nak ambil Al-Quran, orang tu tak nak pun tanya dia nak Al-Quran apa, ambilkan. Nak minum air zam-zam tu orang ramai beratur kat belakang, ambilkan. Tolong ambilkan ya. Rebut cari pahala, rebut. Kalau macam contoh kata bukan kat Mekah tu, mungkin kat sini kan, nampak orang tu mungkin terkiar-kiar angkat kerusi berat, pergi kerja, tolong, apa salahnya? Jadi cuba amalkan. Dia sebenarnya bagus, dan setiap sunnah, setiap amalan akhlak yang Nabi kita sarankan sebenarnya ada banyak hikmah di selain daripada pahala yang melimpah ruah lah. Kan? Macam bila kita buat sebenarnya rasa macam bestnya nak tolonglah lagi. Saya nampak makcik yang kita mungkin kita tak kenal, mungkin dia jalan sakit kaki, pergi cik okey, bawa bimbing dan sebagainya, cuba curi pahala tu. Jadi mungkin bila kita ada hati dan niat untuk mencuri pahala, datangkan pahala untuk diri kita, buat pahala, cari pahala, insyaAllah at the same time kita boleh belajar, ada sunnah ni, sebab semua berkaitan dengan pahala. So kita boleh gain yang kita dapat. Baik, apa yang saya nampak dan saya faham daripada apa yang Kak Wan Syamila kongsikan adalah sebenarnya maksudnya kita jangan berhenti untuk terus berusaha mencari ilmu yang boleh membuka pintu kesedaran dan kefahaman hati kita untuk terus menghidupkan sunnah kasih sayang Nabi. Gabung dua-dua, kasih sayang Nabi kepada semua orang yang ada dekat keliling kita. Orang yang memulakan will always be the best. Mark my word, Justin Bieber. Alhamdulillah, dengan berakhirnya perkongsian daripada Kak Wan Syamila itu tadi, itulah merupakan pentanda aras bagi berakhirnya podcast kita pada saat ini. Banyak sangat hikmah, banyak sangat ibrah, banyak sangat pengajaran, banyak sangat pelajaran yang kita dapat hari ini, and kita semua mengharapkan sidang penonton boleh kongsikan dan imarahkan semua perkongsian daripada panelis hebat kita kepada lebih ramai orang, khususnya dalam ahli keluarga, rakan taulan, siapa-siapa sahaja yang berada di depan mata tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Jom kita imarahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kena dengan topik kita pada saat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guide to self care. Okey, so kepada semua, insya-Allah kita akan bersambung lagi dengan topik yang lain pula dalam segmen podcast kita yang seterusnya dengan title besar Inspirasi Ramadan. Nantikan bersama dengan saya lagi, Da'i Wan, sebagai moderator anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.